Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Khamis pagi ini. Sama-sama kita dapat berkumpul pada siri yang ke-36 membincangkan siri yang ke-37, minta maaf, iaitu teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, At-Tara'iq Asy-Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Kita menggunakan kitab karangan Dr. Ustaz Wan Rosli. Tuan-tuan yang masih belum mendapatkan kitab ini, sila dapatkan untuk kita memahami Quran dengan cara yang mudah. Setelah beliau membuat kajian hampir 5 tahun, kemudian siaplah buku ni. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku ni untuk kita, anak-anak kita dan juga sanak saudara kita, untuk kita memahami kata dasar. Kata dasar ni sangat penting untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Seperti biasa, suka saya ulangkan, iaitu kita terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, Qamus Al-Quran. Bahagian yang kedua, iaitu teknik ataupun kaedah yang terpilih yang akan dihuraikan, yang digunakan oleh Quran sahaja, bukan bahasa Arab keseluruhannya. Kemudian yang ketiga adalah perkataan seerti ataupun perkataan yang sama seperti bahasa Melayu, sama seperti bahasa Arab. Tanpa melengahkan masa, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita doa kepada Allah supaya Allah Taala membuka pintu kefahaman kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, kita menjemput Ustaz Anggah untuk menghuraikan mengenai Qamus Al-Quran. Falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, seperti biasa saya memulakan live kita dengan menghuraikan kamus kata dasar, yang mana tuan-puan, pada pagi hari ini kita berada pada muka surat ke-162. Bagi tuan-puan pelajar-pelajar yang sudah mempunyai buku Dr. Warusli Wan Ahmad, kita lanjutkan dari huraian semalam. Yang lepas itu kita habiskan pada huruf fa, fa, sin dan dal. Sementara pada pagi hari ini kita lanjutkan pada huruf berikutnya, pada huruf fa, sin dan qaf. Boleh tuan-puan buka pada muka surat ke-162. Jadi sebelum tu kita huraikan dulu sedikit. Jadi kamus kata dasar ini adalah salah satu bagian yang sangat-sangat penting sekali dalam buku ni. Kenapa? Karena dengan kita menguasai kamus kata dasar dia, insya-Allah ini akan memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam kamus kata dasar ini, dia adalah kamus yang ada kod dia. Kod dia untuk apa? Kod ini digunakan untuk memudahkan kita mencari dalam Al-Quran apakah kata itu selalu kita jumpai dalam Al-Quran atau kadang-kadang, atau memang cuma sekali dua saja. Macam tu. Jadi ada 4 kod, 1 ba, 2 ba,
3 ba dan 4 ba. Jadi insya-Allah kita akan huraikan yang 3 ba dan 4 ba sahaja. Kenapa? Karena memang 3 ba dan 4 ba ini yang selalu dan kerap muncul dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik tuan-puan, kita mulakan pada huruf fa, sin dan qaf. Ya, ada pada muka surat ke 162. Paling bawah. Paling bawah sekali huruf fa, sin dan qaf. Okey. Jadi ada fiilnya adalah fasaqa yafsuqu. Fasaqa yafsuqu bermakna tidak patuh atau berdosa. Lepas tu ada kata lain, isimnya adalah fusuqun, kata terbitannya adalah fusuqun dengan makna fisqun, ya, ketidakpatuhan. Jadi memang kata-kata fasik ini fasaqa, fasik, ya. Orang yang fasik, ini selalu kita dengar dan selalu kita gunakan juga dalam bahasa sehari-hari, ya. Ini dah biasa kita dengar. Jadi saya rasa huruf fa, sin dan qaf ini tak perlu kita memerlukan kefikiran yang banyak untuk mengingatnya, karena dah biasa dah kita dengar, ya. Orang fasik dah biasa kita dengar. Jadi dalam Al-Quran banyak akan kita jumpai, contohnya dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ini dia. Illal fasiqin diambil dari fasaqa. Dari mana dia fasiqin itu? Fasiqin itu dia menggunakan wazan fa'il. Bermakna adalah pelaku dia. Orang yang fasik maknanya. Fasiqin, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak patuh. Atau orang-orang yang berdosa. Lepas tu misalnya dalam surah Al-An'am juga. Tuan-puan boleh buka Al-An'am pada ayat ke-121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Ini lafisq ini dia diambil dari kata-kata fisq, fasaqa juga, tapi dia disambungkan dengan lam taukid di sini, makanya menjadi lafisqun. Okey. Lepas tu pada ayat lain juga tuan-puan akan jumpai, banyak akan kita jumpai dengan menggunakan huruf fa, sin dan qaf. Misalnya pada ayat kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Dia menggunakan 'alal ladzina fasaqu. Fasaqu dia diambil dari fi'il madhi dia. Fasaqa, fasaqu. Ada waw dia, ada waw alif belakang dia. Bermakna orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik, tetapi dia banyak menunjukkan makna banyak. Macam tu. Baik tuan-puan, kita teruskan pada muka surat ke sebelahnya 163. Itu. Ada huruf fa, sad dan lam. Fa, sad dan lam. Ya, ada fasala bermakna berangkat. Fasala bermakna berangkat. Lepas tu ada kata-kata fasala yafsilu. Ini adalah fi'il fa'ala yaf'ilu, bermakna meleraikan pertikaian. Lepas tu ada kata-kata faslun. Ya, faslun. Kata pemutus atau penentuan. Ini kalau dalam bahasa Arab sehari-hari, ini memang apa nama dia? Kata faslun ini kalau dalam bahasa Arab selalu diartikan dengan kelas, ya. Ruang kelas. Kelas. Tapi dalam Al-Quran faslun ini bermakna kata pemutus atau penentuan. Lepas tu ada kata-kata fisalun. Ya, hentikan penyusuan, fisalun.
Lepas tu ada kata-kata fassala. Fassala, kalau tuan-puan rujuk pada muka surat ke-14, pada muka surat ke-14, wazannya adalah fa'ala, tambahan syabdu di ain fi'ilnya. Fassala, fa'ala, bermakna mudhari' dia adalah yufa'ilu. Bermakna fassala, mudhari'nya adalah yufassilu. Ini bermakna memperincikan. Lepas tu ada kata-kata fasilatun, bermakna family, ya, keluarga. Misalnya dalam Al-Baqarah ayat ke-249, kita jumpai kata-kata fasala. Falamma fasala talutu bil junud. Ini dia. Falamma fasala talut. Tatkala fasala talut. Talut berangkat. Ini Talut pergi. Ini maknanya. Dalam Al-Baqarah. Lepas tu misalnya dalam surah At-Tariq juzuk 30, kita juga selalu dengar kata-kata fasl. Innahu laqaulun fasl. Fasl ini, faslun ini digunakan juga dalam juzuk 30, selalu kita dengar ini dalam ayat innahu laqaulun fasl. Lepas tu dalam surah Al-An'am, ya, Al-An'am kita akan jumpai juga ayat ke-55. Salah satunya ayat ke-55 menggunakan kata-kata dengan huruf fa, sad dan lam. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabinal mujrimin. Nufassilu bermakna dia menggunakan fi'il madhi, dia adalah fassala yufassilu. Tetapi diganti huruf mudhara'ah di depan, dari yufassilu menjadi nufassilu. Itu dia. Kalau yufassilu, dia memperincikan. Kalau nufassilu, kami memperincikan. Macam tu tuan-puan. Lepas tu dalam surah Al-Ma'arij, ya, Ma'arij ayat ke-13, tuan-puan juga akan jumpai wa fasilatihi allati tu'wi. Ini dia dengan menggunakan makna keluarga. Wa fasilatihi allati tu'wi. Boleh tuan-puan buka, ya, pada surah Al-Ma'arij ayat 13. Okey, tuan-puan, kita teruskan pada huruf berikutnya, huruf fa, dad dan lam. Ya, huruf fa, dha, lam. Ya. Ini bagian bawah 163 ada isim dia fadlun. Langsung fadlun bermakna kurniaan atau kelebihan. Lepas tu ada fiilnya faddala. Faddala ini bermakna dah tambahan satu huruf. Kalau kita buka muka surat 14, di situ disenaraikan ada tambahan satu huruf syabdu di tengah-tengah. Faddala, fa'ala. Mudhari'nya yufa'ilu. Faddala yufaddilu. Lepas tu ada kata-kata lagi naik ke atas muka surat 163, tafaddala. Bermakna dia menggunakan wazan tafa'ala yatafa'alu. Tafaddala yatafaddalu. Ini tuan-puan. Dalam Al-Quran banyak, ya, banyak akan kita jumpai dengan menggunakan kata-kata fadlun. Misalnya dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini memang banyak kata-kata di dalam surah Al-Baqarah, memang itu sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahawa dalam surah Al-Baqarah ini rata-rata mufradat banyak di dalam surah Al-Baqarah ini. Misalnya dalam ayat ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum. Berarti dia menggunakan kata-kata faddala. Faddaltukum. Faddaltukum. Sesungguhnya aku faddaltukum, melebihkan kamu. Faddaltukum. Itu dia. Lepas tu dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalam surah Al-Baqarah
ayat ke-64 tuan-puan juga boleh jumpai dengan menggunakan huruf fa, dad dan lam ini. Ini dah biasa ayat ini kita dengar bagi yang sudah hafaz. Summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi. Bermakna dia menggunakan fadlullah. Dia menggunakan kata terbitan. Fadlullah, kurniaan Allah. Fadlu disambungkan dengan kata Allah. Bermakna dia mudhaf-mudhafun ilaih. Fadlullah adalah kurniaan Allah. Baik tuan-puan, itu dia 3 kata dasar kita pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan teruskan nanti huruf-huruf berikutnya. Sementara 3 huruf ni saja kita kata dasar yang kita senaraikan. Kenapa? Karena tak perlu banyak. Yang penting 3 ini kita hafaz hari ini. Lalu nanti dalam baca ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan kita boleh memahaminya. Boleh kita ingat. Kalau terjumpa huruf fa, dad dan lam, atau jumpa huruf fa, saqa, atau jumpa huruf fa, sad dan lam. Okey. Baik tuan-puan, sekarang kita masuk pada bahagian mencari kata dasar dari surah Yasin. Ini dia. Mencari kata dasar dari surah Yasin. Yang mana kita sekarang berada pada ayat wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ini tak penuh ayat dia. Karena memang kita tak mempunyai banyak waktu untuk mensadarkan. Boleh tuan-puan nanti buat di rumah yang punya banyak waktu. Sekarang kita masuk ke wajaa. Wajaa. Ini wa ini tak perlu kita cari. Wa ini dia adalah huruf. Ya, huruf ini tak mempunyai kata dasar karena ada 1 huruf saja. Sekarang kita ada jaa. Ni. Jaa. Dah ada 3 huruf tuan-puan. Ada huruf jim, ada alif, ada hamzah. Cuma permasalahannya ada alif di tengah. Jadi kalau tuan-puan jumpa ada macam ni, banyak ni kata-kata yang menggunakan alif di tengah. Qala, jaa, sara, bata, nama, banyak. Jadi kalau ada jumpa alif di tengah ini, kita kena pastikan dulu huruf alif di tengah itu apa sebenarnya hurufnya. Kenapa? Karena huruf alif ini dia bukan merupakan huruf ilat. Kalau ada tuan-puan cari di jim, alif dan hamzah tak akan jumpa. Jadi kita kena ubah dulu. Huruf ilat itu ada 2 ya. Kalau tak waw, kalau tak ya. Dari waw dan ya ini nanti boleh berubah menjadi alif. Itu nanti ada ketentuan dia. Jadi sekarang ada jim, tengah-tengah huruf ilat ada hamzah. Kita kena cari dulu tengah-tengah ni apa? Ni dia. Ada hamzah. Kalau tak waw, ya. Boleh tuan-puan tengok di huruf jim. Sekarang kita tengok waw atau ya. Ya, kita buka di jim. Ni dia. Kita dapat terus. Boleh ni. Ada huruf jim, huruf ya, huruf hamzah. Kan ada hamzah kan di belakang. Ada hamzah di belakang. Rupanya huruf tengahnya, huruf ilatnya adalah huruf ya. Ada jaa, ada ini dia. Jaa. Kalau tuan-puan cari di alif tak akan jumpa ini. Di alif ni tak akan jumpa. Karena alif ini bentuk perubahan daripada huruf ya. Ya itu menjelma menjadi alif. Ni. Jaa. Apa makna jaa tadi? Datang. Wajaa, datang. Okey. Baik. Wajaa min. Min ini adalah huruf sendi. Huruf sendi ini tak mempunyai kata dasar. Wajaa dan datang. Datang apa? Min. Datang daripada. Daripada. Min ini daripada ya. Dari. Aqsa. Ini kita cari lagi. Aqsa. Aqsa. Ada 4 huruf lagi. Ada huruf hamzah,
ada huruf qaf, ada huruf sad, ada huruf alif. Lagi-lagi ada huruf alif, ya. Ada huruf alif. Jadi huruf alif ini bukan huruf asli juga. Kalau tak dia waw, ya ini nanti, ya. Nanti kita tengok. Jadi tuan-puan, kalau ada jumpa 4 huruf, cara senang dia lagi. Ya, kalau ada jumpa 4 huruf, kalau ada hamzah di depan, rata-rata hamzah itu adalah huruf tambahan. Karena apa? Dia ada wazannya macam ni. Wazannya af'al. Af'alu. Ada wazan dia macam ni. Jadi 4 huruf ini hamzah adalah huruf tambahan. Berarti kalau hamzah huruf tambahan, tinggallah 3 huruf. Qaf, sad. Satu ini yang kita tak tahu. Apakah waw atau ya. Sekarang kita tengok pada huruf qaf, sad. Ya. Qaf, sad. Boleh tuan-puan buka. Qaf, sad. Ni muka surat ke 170. Ya. Qaf, sad, mim. Belum. Qaf. Karena belakang bukan huruf ilat. Kita nak cari huruf ilat belakang. Qaf, sad, waw. Ini waw belakang huruf ilat kan? Ini dia. Kita cari apakah ada aqsa itu. Tengok di bawah. Ada. Ni tuan-puan. Aqsa. Kenapa dia berubah menjadi aqsa? Dia ikut wazan af'al tadi. Ya, makanya berubah menjadi aqsa. Ni tuan-puan. Apa makna aqsa? Yang paling jauh. Yang paling jauh. Okey, bermakna hujung yang paling jauh atau hujung. Bermakna huruf dia adalah qaf, sad dan waw. Jadi wajaa min aqsa. Aqsa ini yang paling jauh atau hujung. Ya, hujung. Paling jauh. Dan datang daripada hujung. Hujung apa? Ini dia. Al-Madinah. 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 Ada alif lam. Kalau ada alif lam, tuan-puan jangan hiraukan. Kenapa? Kerana alif lam itu adalah salah satu tanda bahawa dia isim. Ini untuk menunjukkan tanda dia isim. Salah satu tanda dia isim. Alif lam kita buang. Ya, tak perlu kita hapus alif lam, maka tinggal Madinah. Ni. Madinah. Lepas tu tuan-puan, kalau tuan-puan jumpa ada ta marbutah di belakang. Ini ta marbutah nama dia. Ta marbutah itu juga tak perlu difikirkan. Kenapa? Itu untuk membezakan kata itu muannas atau muzakkar. Itu dalam bahasa Arab. Jadi ta marbutah ini tak perlu juga kita fikir-fikirkan betul. Jadi kita ketepikan dulu ya. Sama dengan kitabun. Ini. Kitabun. Ada juga kita jumpa kitabatun. Ada tambah ta marbutah. Kitabun, kitabatun. Jadi ta marbutah itu tak penting ya. Jadi kita ketepikan. Jadi tinggal huruf mim, ya, huruf dal, huruf ya, huruf nun. Madin macam ni. Kalau kita tengokkan wazan, maka wazan yang sesuai dengan ini adalah fa'ilun. Ini dia, fa'ilun. Dia 4 huruf. Kalau tuan-puan nak teka-teka pun boleh juga. Tapi kita nak cepat. Kalau nak teka boleh juga. Cari dulu 3 huruf ini. Huruf mim, dal dan ya. Ada tak? Tak ada nanti misalnya. Atau huruf da, ya, nun. Macam tu juga. Sekarang kita nak cara jitu dia. Ini wazannya fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Bermakna huruf asli dalam wazan adalah huruf fa, huruf ain, huruf lam. Ya. Huruf fa, huruf ain, huruf lam, maka huruf asli dia adalah huruf tambahan dia adalah huruf ya ni.
Fa'ilun madin. Maka kita ketepikan huruf ya, tinggallah huruf mim, huruf dal, huruf nun. Okey. Sekarang kita buka ke mim ya, tuan-puan. Ada tak? Nah, kita buka mim, dal dan nun. Ini dia. Mim, dal dan nun. Oh, kita mencari Madinah, ada. Ini dia Madinah. Ya, tuan-puan, ada Madinah di sini. Apa makna banda? Banda. Jadi wajah min aqsal Madinah. Jadi aqsa Madinah ini dia, tuan-puan, dia adalah gabungan dua kata yang mempunyai satu makna. Hujung apa? Hujung banda. Itu dia, hujung negeri, hujung banda lah yang paling sesuai lah. Hujung banda. Waja'a min aqsal Madinah, dan datang min aqsal Madinah, dari hujung negeri atau hujung banda. Siapa yang datang? Kita tengok ayat berikutnya. Rajulun, kata-katanya rajulun. Ini tak susah, tuan-puan, sudah 3 huruf. Rajulun. Ini rajulun. Terus kita cari saja, karena sudah 3 huruf, ada huruf ra, huruf jim, huruf lam. Ini dia. Kita tengok di huruf ra, jim dan lam. Okey. Nih. Nih. Ra, jim dan lam. Nampak? Nampak ya? Huruf ra, huruf jim, huruf lam. Okey. Apa makna rajulun? Ini ada rajulun. Kata-kata rajulun bermakna lelaki. Okey. Bermakna seorang lelaki ya, tuan-puan. Dia nanti ada rijalun, baru banyak lelaki. Kalau rajulun, seorang lelaki. Lelaki. Satu orang. Wajah min aqsal Madinah, dan datang dari hujung banda. Dari hujung banda apa? Seorang lelaki. Yas'a. Ini dia. Yas'a, terakhir, kata terakhir kita yas'a. Nih. Yas'a. Tuan-puan, ada huruf ya di depan, ada huruf sukun setelah itu. Kira-kira apa itu wazannya? Itu adalah wazan untuk fi'il mudhari'. Kenapa untuk fi'il mudhari'? Sebab fi'il mudhari' ada huruf mudhara'ah depan. Huruf ya dia. Yaf'alu misalnya. Yaf'alu. Nampak tuan-puan ya? Ada huruf ya di depan, ya kan? Selepas huruf ya sukun. Macam ni juga. Huruf ya di depan, selepas huruf ya ini sukun. Berarti dia fi'il mudhari'. Boleh ya ini diganti dengan huruf lain? Boleh, karena ada 4 huruf mudhara'ah tu. Ada huruf ya, huruf nun, huruf ta, huruf hamzah. Ini boleh berubah menjadi tas'a, boleh berubah menjadi nas'a, boleh berubah menjadi as'a. Nanti itu bagian spesial ya dari Ustaz Agung nanti menjelaskan bagian fi'il mudhari'. Ini yaf'alu. Ini yas'a. Bermakna, tuan-puan, huruf tambahan dia adalah huruf ya di depannya. Nih. Ya. Tinggallah huruf asli dia, huruf sin. Ya, huruf sin. Huruf ain. Ini satu lagi masalah kita. Ada huruf alif ini. Ini namanya alif maksurah. Ini alif ya, tuan-puan ya. Jadi karena dia huruf alif, kita kena cari juga lagi apakah huruf waw atau huruf ya. Kita tengok di huruf sin ain. Sin ain. Tuan-puan boleh buka pada muka surat ke 122. Ini dia, 122. Ini tuan-puan, sa'a. Ada rupanya belakangnya huruf ya. Bermakna bukan huruf alif, tak pernah akan kita jumpai dalam buku ni. Kenapa? Karena huruf alif itu jelmaan daripada ya atau waw. Dia menjelma dia ya. Ini adalah ya. Sa'a ya akan kita jumpai, ini dia tuan-puan. Sa'a yas'a. Ini adalah fi'il mudhari'nya, yas'a.
Apa maknanya? Berusaha atau berlari. Itu dia. Berlarilah kita gunakan ya. Berlari. Kita pahami ayat ni dengan apa yang kita boleh dari terjemahan yang kita cari tadi. Waja'a min aqsal Madinah, dan datang daripada hujung bandar. Siapa yang datang? Rajulun, seorang lelaki, yas'a, yang berlari, yang tengah berlari. Bermakna kan ayat sebelumnya ada perdebatan, ada debate sikit, ada tanya, cakap-cakap. Surah yang sebelumnya ada utusan yang diutus. Utusan yang diutus ini dia cakap kami adalah yang diutus oleh Allah. Lepas tu penduduk tu cakap kamu ini membawa nasi malang kepada kami ya. Kalau kamu tak berhenti, betul-betul kami rejam. Lepas tu orang utusan tu berkata, ya nasi malang itu karena kamu. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Ketika itu datanglah ini waja'a min aqsal Madinah, dan datang daripada hujung bandar rajulun yas'a, seorang lelaki yang tergesa-gesa, yang berlari. Macam tu. Macam mana kelanjutan dia? Nanti tuan-puan boleh tuan-puan juga tengok dalam surah Yasin apa kelanjutannya sendiri. Tetapi pada hari ini kita senaraikan ayat ini dulu. Mungkin itu dari saya pada pagi hari ini. Kalau ada kesalahan dan kesilapan saya mohon maaf. Ada sembarang pertanyaan boleh tuan-puan tuliskan dalam ruang komen. Jadi bagi tuan-puan yang belum mempunyai buku ni, buku ni sangat bermanfaat untuk kita insya-Allah. Yang mana buku ini sudah ada semua kata dalam Al-Quran, itu ada semua dalam buku ini. Kata apa? Kata yang mempunyai kata dasar. Okey. Jadi tuan-puan yang belum mempunyai boleh pesan pada kami, hubungi pada nombor yang ada tertera pada Facebook kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz Angah kerana menghuraikan perkataan harfiah daripada surah Yasin, sambungan yang semalam dan juga Qamus Al-Quran. Tanpa melengahkan masa, kita menjemput Ustaz Agung untuk menerangkan mengenai dengan kaedah terpilih yang ada dalam buku yang kita sedang pelajari pada hari ini insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang insya-Allah kita akan melanjutkan menyambung tajuk-tajuk kita pada bahagian kaedah terpilih, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada kaedah terpilih nombor 16. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita buka muka surat 45 sebelum kita masuk kepada kaedah terpilih nombor 16. Muka surat 45. Jadi di sana Dr. Marusli dah bagi notis sana tu sebelum ke bab seterusnya. Kita tengok dulu muka surat 45. Sini ada ringkasan dari apa-apa yang kita dah belajar selama dari kaedah terpilih pertama hingga kaedah terpilih 15. Kita sudah belajar contohlah kaedah terpilih pertama. Contoh kata dasar ain lam mim. Contoh kata dasar ain lam mim. Dari kata dasar ni kita boleh dapatkan perkataan-perkataan. Contoh alima. Kita boleh buat jadi ini aktif, kita buat jadi pasif. Berarti ulima
Tu kita ini telah mengetahui, telah diketahui. Buat fi'il mudhari' dia, ya'lamu. Buat jadi pasif. Ya'lamu. Kita boleh buat jadi orang yang mengetahui. Alimun. Boleh jadikan yang maha mengetahui. Alimun. Kita dah belajar ni semua. Alimun. Fi'il amar dia belum lagi. Fi'il amar dia i'lam. Atau diketahui. Maklum. Maklumun. Banyak yang kita dapatkan dari kata dasar satu ni. Ini fi'il madi. Kita dah belajar di kaedah terpilih 3. Fi'il mudhari' pun kita dah belajar kaedah terpilih 3. Ini yang pasif tu kita dah belajar juga. Ini pun yang pasif untuk mudhari' kita dah belajar juga. Alimun ni mengekalkan pelaku pada kata kerja. Ini pun dah kita belajar juga. Ini sekali satu bab, satu kaedah ni sekali. Ini pun kita dah belajar pada kaedah terpilih 15 kalau tak silap atau 14. Ini pun kita dah belajar fi'il amar pada kaedah terpilih 3 ataupun 4 macam tu. Kita dah belajar semua. Dan yang paling pertama kali kita belajar adalah kata dasar. Sebabkan dari kata dasar ni kita boleh mendapatkan perkataan, berbagai jenis perkataan. Ada berbentuk fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ini yang pasif, kata nama pelaku. Ini yang majhul tu, kata nama yang dimangsa. Ini kata nama sighatul mubalaghah yang berlebihan. Banyak kita dapatkan. Okey. Jadi ada pada muka surat 45. Dr. Wasli dah senaraikan. Okey, sini. Ini pun juga. Ini kata dasar dia ra, sin dan lam. Ada perkataan yang lain. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ini masdar, ini kata nama apa? Kata terbitan, nama terbitan. Ini yang pasif dua-dua ni. Ini mengekalkan kata nama. Ini majhul dia punya. Ini juga mengekalkan kata nama. Ini jamak dia. Jamak pun kita dah belajar kan? Semua ni daripada kata dasar yang sama, iaitu ra, sin dan lam. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, perkataan risalah, ini yang ta dia ni tak pakai baris. Dr. Waris ni tak tulis baris dia. Lepas tu yursil. Lam ni pun tak pakai baris. Mursil, yursal, ini pun tak pakai baris lam dia, yang perkataan akhir dia. Mursal, rasul, rusul, tak pakai baris juga. Kenapa Dr. Waris ni tak bagi baris perkataan yang ini ni? Yang arsil ni ada baris akhir dia. Arsalah ni ada baris akhir dia. Alimah ni ada baris akhir dia. Tapi ya'lamu ni tak ada baris akhir dia. Kenapa macam tu? Disebabkan perkataan yang tak ada pakai baris ni, yang Dr. Waris senaraikan tak ada bagi baris ni, yang merah ni, bagi tanda merah ni, sebabkan huruf ni, yang lam ni, yang lam akhir ni, baris dia boleh berubah-ubah. Ada berubah-ubah baris dia. Kadang dia yursilu, kadang dia yursila, kadang dia yursil, sukun dia, tak ada yursili. Berubah-ubah akhiran dia. Perubahan itu dinamai i'rab, al-i'rab. Yang ini dinamai. Jadi perubahan itu dinamai al-i'rab. Ada tuan-tuan dan puan-puan kat sini. Okey. Jadi ada perkataan yang tak boleh berubah akhiran dia, macam fi'il madi ni tak berubah ni. Yang tak ni fi'il amar ni tak berubah ni. Ni ada baris akhir dia kan. Itu tetap dia, tak berubah-ubah. Tapi kalau ada juga perkataan yang berubah-ubah akhiran dia. Yang ni bawah ni tak berubah juga ni. Fi ala ad-din, ni semua ni tak allazina ni tak berubah ni perkataan ni. Okey? Jadi ada perkataan yang boleh berubah akhiran dia. Yang boleh berubah tu proses dia dinamai al-i'rab. Ada perkataan yang tak boleh berubah. Boleh tuan-tuan rujuk pada muka surat 45. Okey, sekarang kita masuk muka surat 46. Kaedah terpilih 16.
Jadi sebagai mukadimah kita tulis sebuah ayat. Ambilkan marker satu. Tak boleh apa? Tak boleh lekat. Kita ambil perkataan salam, qaulam, rabbin. Kita tengok akhiran-akhiran dari 3 perkataan ni. Akhiran dia punya berbeza-beza. Salamun, ini akhiran dia menggunakan baris depan. Qaulan, menggunakan baris atas. Rabbin, menggunakan baris bawah. Ada sebab dia. Kenapa dia di sini ni salamun? Kenapa sini ni qaulan? Kenapa tak qaulun? Kenapa tak qaulin? Rabbin ni pun juga. Kenapa tak rabbun? Kenapa tak rabban? Sebab kan Rabbin ni boleh jadi rabban, boleh jadi rabbun. Kenapa dalam ayat ni dia jadi Rabbin? Itu kita nak belajar. Apa sebab dia? Itu yang dalam kaedah yang ke-16 ni. Apa sebab dia salamun? Apa sebab dia qaulan? Apa sebab dia Rabbin? Kenapa mesti baris dia macam tu? Baris akhir dia saja. Okey. Sebelum tu, kita kena tentukan dulu yang berbaris akhir domah macam ni, baris akhir, baris depan tu, itu keadaan dia kalau ada perkataan yang berbaris akhir domah, itu dah dinamakan marfu' keadaan dia. Marfu'. Marfu' nama dia. Jadi marfu' kalau keadaan dia tu berbaris akhir domah, marfu'un. Lepas tu kalau dia keadaan dia berbaris akhir macam ni, fathah atau baris atas, itu mansub nama. Mansub nama dia. Nama keadaan dia mansub. Kalau dia macam ni, yang bawah ni, itu dinamai majrurun. Majrur. Ni nama dia majrur. Dalam kitab tu ada. Jadi kalau dia yang ni, status dia. Status dia single parent ke? Atau single marfu', mansub, majrur macam tu. Status dia marfu', mansub, majrur. Jadi kalau dia berbaris akhir baris depan, marfu'. Baris akhir baris atas, mansub. Baris akhir baris bawah, majrur. Macam tu. Okey. Yang pertama, yang marfu'. Kita padam. Yang pertama yang marfu'. Marfu'. Bila mana saja dia boleh di marfu'? Apa tu? Ayat 20? Yang tadi. Okey. Jadi yang marfu' di sini apabila kedudukan dia sebagai subjek dan predikat. Sebagai subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Contoh yang paling senang, tuan-tuan dan puan-puan semua, contoh yang paling senang. Kita tak ambil ayat Al-Quran dulu, ambil ayat yang sehari-hari. Ana ni saya.
di dalam masjid. Al-masjid. Ana fil masjid. Ana ni sebagai subjek. Fil masjid sebagai predikat. Itu yang paling senang nak menjelaskan subjek dan predikat. Kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh yang benda biasa. Contoh dia kitab. Al-kitab baru, jadid. Sebabkan dia kan ni subjek. Ini predikat. Subjek tu mesti marfu' baris depan. Di sini kalau baris depan dia ni sebelum dia ada alif lam ni. Sini tak boleh tanwin. Tak boleh tanwin satu saja. Macam ni saja. Tapi kalau dia tak ada alif lam, boleh dia tanwin. Boleh macam tu. Al-kitabu jadidun. Jadi subjek dengan predikat dia mesti marfu'. Dalam Al-Quran, wa ayatul lahumul lailu. Dan ayat dan tanda bagi mereka ada dan tanda bagi mereka adalah malam. Okey. Itu subjek dan predikat. Kemudian pelaku dan fa'il. Apabila dia sebagai pelaku atau fa'il, maka dia mesti marfu'. Waja'a, dan telah datang. Ini ayat yang dibaca Sa'anggal tadi. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a, dan telah datang, min daripada aqsal madinah, daripada hujung bandar. Siapa yang datang? Kena tahu. Kena tahu siapa dia. Siapa pelaku dia? Pelaku dia rajulun. Seorang pemuda. Jadi seorang pemuda ni jadi fa'il. Pelaku. Sebab tu dia sini rafa' marfu'. Sebab tu sini dia marfu' pakai baris depan. Marfu' dia dan dia pakai baris depan. Cuma di sini dia tak ada alif lam di awalan dia. Jadi kalau dia ada alif lam, dhammah dia tu tak tanwin. Kalau tak ada alif lam, dia mesti pakai tanwin. Sini ada alif lam tak rajulun ni? Tak ada kan? Di awalan dia kan? Berarti dia pakai tanwin. Rajulun yas'a. Telah datang dari ujung bandar seorang pemuda yang berusaha. Yang berusaha. Okey. Ini yang untuk marfu'. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebab-sebab kata nama itu boleh marfu'. Banyak lagi. Kemudian yang mansub. Terpadam yang ni. Mansub. Mansub. Okey. Ini mansub. Mansubnya ada banyak ni. Di sini tuliskan, disenaraikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sebenarnya banyak juga lagi. Tapi 7 disenaraikan. Sebab ini yang ada dalam Al-Quran. Contoh yang kena atau mangsa. Apabila kedudukannya sebagai mangsa atau yang kena. Dalam bahasa Arab dinamai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Contoh dia. Qila dukhulil jannah. Qila dukhulil jannah. Dikatakan masuklah fil amar al jannata, surga. Masuklah akan surga. Masuklah itu yang kena. Jadi kena apa yang dikenakan dari sebuah perbuatan. Qila dukhulil jannah. Itu contoh dari maf'ulun bih. Jadi masuklah, dikatakan masuklah akan surga. Atau contoh yang paling mudah, saya memukul papan tulis. Papan tulis ni jadi mangsa atau yang kena.
Saya memukul papan tulis. Saya memukul adribu. Contohlah yang kita yang perkataan sehari-hari. Adribu. Papan tulis as-sabura. Jadi dia mesti mansub. Mansub dia as-sabu rota. Kenapa sini tak pakai tanwin, Ustaz? Ada alif lam. Ada alif lam. Boleh tak pakai tanwin? Boleh pakai tanwin, boleh. Hilangkan alif lam dia. Apa perbezaan dia alif lam dengan tanwin tu? Nanti di di kaedah terakhir kita belajar, insya-Allah. Okey. Banyak lagi apabila dia sebagai kata nama inna. Kata nama inna. Ini contoh dia. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Inna. Selepas inna tu dia mesti mansub selepas inna. Inna ashaba. Macam syahadat kita lah. Ashhadu anna. Anna dengan inna tu sama. Anna Muhammadan. Jadi nama Nabi kita Nabi Muhammad. Sebab ada inna sebelum dia mesti berbaris dalam keadaan mansub. Berbaris akhir fathah. Ashhadu anna Muhammadan. Madan sana, bukan Muhammadun. Ashhadu anna Muhammadan. Sebab ada anna ataupun inna. Jadi selepas inna ataupun anna, dia berbaris dalam keadaan mansub. Ini menyatakan masa atau tempat. Al-yauma. Pada hari itu, jadi pada hari menyatakan tempat, keterangan tempat. Pada hari itu, nakhtimu ala afahim, kami menutup mulut-mulut mereka. Okey. Terus sebagai masdar penguat, sebagai predikat kana. Ni ada kana. Dibuat masdar penguat. Kita ambil contoh dia. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ni sebagai masdar penguat. Ini masdar ni. Subhana ni masdar ni ya. Predikat kana. Ini kana. Kana hayyan. Ini dibuat bertujuan illa rahmatan minna, kecuali dengan tujuan rahmat daripada kami. Dalam keadaan wal qamara qaddarnahu manazila. Ini dalam keadaan menyatakan keadaan manazil. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir. Dalam yang terakhir, nama keadaan adalah majrur. Majrur. Ada dua dia. Sebenarnya banyak juga lagi. Ada tiga sebenarnya. Okey. Di sini buat dua saja. Contoh, lepas kata sendi. Dia selepas kata sendi. Hum wa azwajuhum, mereka dengan isteri-isteri mereka. Banyak isteri dia. Tapi sebab sini mereka. Hum wa azwajuhum, mereka dengan isteri-isteri mereka fi zilalin. Fi zilal. Zilal ni perkataan zilal. Fi zilalin. Fi zilal. Fi zilal. Ada fi ni, ini huruf jar. Kata sendi. Selepas kata sendi, itu keadaan dia adalah majrur. Selepas kata sendi. Fi zilalin. Sebab tu dia berbaris akhir, baris bawah. Fi zilalin alal araiki. Ala ni pun juga. Ini kata sendi. Alal araiki. Iki muttaqiun. Ini menceritakan penduduk surga. Mereka dengan isteri-isteri mereka. Dengan pasangan-pasangan mereka. Yang isteri-isteri mereka. Okey, nanti mungkin akan jelaskan sama Ustaz Farid makna dia. Terjemah tafsiran dia. Jadi tu. Yang kedua, apabila dia disandar atau mudhafun ilaih. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir
daripada Al-Aziz, ni nama Allah kan, daripada Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Takdir. Takdir mudhaf dan mudhaf. Jadi dia takdirul aziz. Disandarkan. Selalunya di tengah-tengah dia ni ada makna min atau dari, ada li atau untuk, ada min, li, ada fi atau pada. Takdir. Takdir ni adalah takdir ya, takdir. Takdir min daripada Al-Aziz. Pakai ada min sini mana dia. Di tengah-tengah dia ada min. Jadi disandarkan tu selalunya ada makna dia tu antara yang tiga ni. Ada min dari, ada li untuk, ada fi pada. Macam tuan-tuan dan puan-puan nak cakap qiyamul laili. Qiyamul laili. Berdiri. Ini pun disandarkan juga ni. Disandarkan juga. Berdiri tengah malam. Pada tengah malam. Ini fi. Berdiri pada tengah malam. Okey. Jadi dia, kalau yang disandarkan tu, istilah yang mudhafun ilaih ni. Jadi, yang mudhafun ilaih ni, dia disandarkan ni. Disandarkan kepada sebelum dia tu. Di tengah-tengah dia tu ada makna antara tiga ni lah. Dari, milik atau pada. Okey. Jadi itu dia. Di sini pun dah ada jelaskan. Biasanya bila perkataan seperti takdir aziz ni digabungkan, boleh dianggap antara celahnya tu terdapat huruf jar. Antara celah dia tu terdapat huruf jar. Macam ni. Itu huruf jar dia antara tiga ni ya. Antara tiga tu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan baca elok-elok. Okey. Ada juga terakhir. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa ajrin. Fabashshirhu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka. Bimaghfiratin, iaitu dengan keampunan. Wa ajrin, dan ajar dan pahala yang karim, yang mulia. Pahala yang mulia. Yang itu kan sifat. Jadi kalau sifat pun, perkataan jadi sifat ni pun, dia kena ikut baris sebelum dia. Karimin. Karim ni kenapa dia baris bawah? Sebabkan dia ikut perkataan sebelum dia. Ajrin ni. Ajrin. Ada kalau sifat dia, perkataan tu sifat, dia ikutkan sebelum dia tu. Macam tu. Ini tambahan saja. Okey. Baik tuan-tuan buka pada muka surat 47. 47. Sekarang kita buka latihan yang ada. Di sini ni nombor 1, pilih i'rab dia 1 2 3 4 5. Contoh sayhatan, apa i'rab dia? Berbaris akhir fathah. Marfu' ke mansub ke majrur? Sayhatan berbaris akhir fathah. Berarti dia mansub. Nombor 1 ni senanglah. Tuan-tuan kena tentukan dia mansub, marfu', majrur saja. Nombor 2, kedudukan dia sebagai maf'ulun bih ke hal ke apa? Subhana. Subhana ni dia tadi ni. Sebagai apa dia? Boleh tuan-tuan rujuk baca lagi. Al-azwaja ni tadi pun ada saya rasa. Al-azwaja. Khalaqa, menciptakan akan isteri-isteri. Cara dia kena tengok rujuk juga pada terjemahan. Menciptakan akan isteri-isteri. Berarti mangsa yang kena. Berarti ni maf'ulun bih. Al-ardu. Ardu ni apa ni? Boleh tengok. Okey. Terus pilih punca perkataan berwarna dalam berikut ni menerima baris satu i'rab dia. Ni manafi'u wa masyarib. Kalau dia ada waw macam ni tuan-tuan dan puan-puan, ada waw, berarti tu dia ataf jawaban dia. Waw itu waw ataf nama dia. Ataf tu menyambungkan. Masyaribu ni, kenapa dia mesti baris depan? Sebabkan ada waw. Jadi dia akan ikut perkataan sebelum waw. Sebelum waw manafi'. Manafi' ni kan baris domah, baris depan kan? Maka yang masyarib ni pun ikut baris depan sebabkan ada waw. Jadi waw ni menghubungkan dua perkataan yang dipisah, sehingga dia sama dia. Status i'rab dia sama. Manafi'u, masyaribu, waw. Tapi kalau tak ada,
Itu na'at nama. Na'at ni sifat. Yang saya jelaskan tadi sifat. Ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Ni sifat ni. Itu na'at tu. Jadi kalau sifat na'at, kalau ada yang waw, itu ataf. Boleh tuan-tuan dan puan-puan baca. Okey. Jadi inilah mengenai asas i'rab pada kata nama. Mungkin terlihat sulit, tapi kalau kita selalu membaca dan selalu berusaha dan berdoa, insya-Allah akan Allah mudahkan usaha kita untuk memahami bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Mohon maaf atas segala kesilapan saya dalam bercakap, dalam bahasa, budi bahasa saya minta maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah, kita ucapkan kepada Ustaz Agong kerana memberi pencerahan mengenai dengan kaedah-kaedah yang terpilih yang disebutkan dalam buku ni. Ini dah kali yang kedua dah ulang sebenarnya. Supaya yang mana yang tertinggal mereka boleh ikuti lagi pengajian ni. Sebab tu sampai siri yang ke-36 pada hari ini. Ke-36 atau 37. Okey. Tanpa melengahkan masa, seperti mana kita janjikan, kita berada dalam perkataan yang hampir sama dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu yang hampir sama dengan bahasa Arab. Tapi makna lain tau. Dalam segi sebutan je ada. Contoh kita lihat pada muka surat 227. Sebelum itu suka saya ingatkan, bagi siapa yang tidak ada lagi buku Ustaz Wan Rosli ni, boleh dapatkanlah. Admin akan masukkan nombor untuk kita dapatkan segera buku ni. InsyaAllah dalam masa sehari boleh sampai. InsyaAllah. Yang penting tuan-tuan ada buku. Okey. Muka surat 227. Kalau kita lihat jumlatan. Jumlah. Dalam bahasa Melayu jumlah juga. Tapi bahasa Melayu jumlah lain. Maksud jumlah. Berapa jumlah semua harga ni? Jumlah. Tapi dalam bahasa Arab disebut jumlah, bukan maksud makna bahasa Melayu. Maknanya adalah sekaligus, serentak. Okey. Biqadarin, qadar. Bahasa Melayu kadar. Tetapi dalam bahasa Arab maksudnya kadar juga, sekadarnya. Sama, cuma qaf dengan ka. Bahasa Melayu kadar, bahasa Arab qadar. Okey. Al-khayt. Khayt bahasa Melayu kita kata kait lah. Bahasa Arab khayt. Tapi bukan makna kait. Al-khayt adalah maknanya benang. Al-khayt. Khayata. Khayt. Ammarah. Dalam bahasa Melayu kita panggil kemarahan. Dia ni dia tengah amarah tu. Maknanya tengah marah tu. Tengah nafsu ammarah. Marah. Tapi dalam ammarah ini maksudnya amat menyuruh. Ammarah. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Dia adalah sirah mubalaghah. Fa'al. Amat menyuruh. Ataupun boleh juga innan nafsa la'ammaratum. Amat menyuruh kepada keburukan. Sebab nafsu ammarah, nafsu ni ada banyak. Mutmainnah dan sebagainya lah. Ada banyak nafsu. Nafsu apa lagi? Mutmainnah. Lagi ammarah. Lagi lawamah. Banyaklah. Tuan-tuan boleh lihat. Tak salah saya ada 5 ke 6. Okey. Qiradah. Qiradah kera. Cuma dalam bahasa Arab qira. Dalam bahasa Melayu kera. Kera, qira. Qiradah. Okey. Dekat nak sama lah tu. Kemudian karhan. Karhan tu kalau bahasa Melayu kita kata karhan, bahasa Melayu kerah. Kerah, karhan. Tapi bukan makna kerah. Karhan tu makna terpaksa. Cukup sekadar itu dulu untuk muka surat 227. Kemudian kita lihat perkataan-perkataan yang penting di dalam Al-Quranul Karim yang tuan-tuan perlu beri fokus kepada apa yang akan disampaikan insya-Allah pada hari ini. Seperti mana semalam yang kita belajar mengenai dengan apa yang kita belajar semalam, iaitu mengenai dengan zauj, azwaj dan juga zauj. Azwaj dan juga ankaha, makna menikahkan.
Tuan-tuan kalau lihat dalam surah Yusuf, ada ayat wa alfaya sayyidaha ladal bab. Okey. Kalau tuan-tuan lihat dalam surah Yusuf yang kita belajar semalam, tak mengenai perkataan zauj dan juga perkataan ankaha. Zawwaja ankaha. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Okey. Dalam surah juzuk yang ke-12, tuan-tuan boleh buka helaian yang keberapa? 7 helai satu muka 7 helai plus 1 page. Tuan-tuan cari di situlah. Bukan 7 helai dah, 8 helai 1 page. 8 helai 1 page. Okey, 8 helai plus 1 page. Wa alfaya sayyidaha. Tuan-tuan lihat di sini wa alfaya. Zulaikha dan juga Nabi Yusuf bertemu. Bertemu dengan siapa? Sayyidaha, tuannya. Sayyidaha. Perkataan sayyid hanya sekali datang dalam Quran. Sayyidun. Tak adalah tempat lain. Sayyidun. Sekali datang dalam Quran. Sayyid. Okey. Ya sayyidi, kita panggil. Wahai Tuhan, wahai tuanku, wahai bosku. Okey. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf dan juga Zulaikha, alaihi wassalatu wassalam, mereka berjumpa dengannya, tuannya. Tuan siapa? Tuan Zulaikha. Tuan ni adalah suami. Penduduk Mesir pada ketika itulah, zaman tu, mereka menggunakan perkataan sayyid untuk zauj. Perkataan sayyid mereka gunakan untuk apa? Untuk zauj. Mereka jumpa di mana? Di pintu, ladal bab. Okey. Kemudian tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak satu lagi, kalau tuan-tuan belajar dalam ilmu nahu, dia ada perkataan yang dipanggil sebagai ismul mausul. Mungkin ada satu bab tuan-tuan puan-puan biasa belajar, iaitu dinamai sebagai ismul mausul. Alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allatani, allataini. Kemudian allati. Okey. Dan juga allai. Tuan-tuan yang mungkin biasa belajar dalam ismul mausul, maka akan jumpa perkataan allati, allatani atau allataini, allati, allai. Ini kita terjemah yang lah, yang, dua orang yang, ni ramai yang. Sebab tu dalam Quran alladzina yu'minuna, itu ramai laki-laki. Allati ini adalah untuk umum. Okey, umum. Kalau guna perempuan secara umumnya allati. Allai daripada perkataan Allah. Allah. Okey. La ini ataupun dimakna dengan ta'ib, letih, lesu. Sebab ni digunakan dalam surah At-Talaq. Tuan-tuan boleh lihat juzuk 28, surah At-Talaq. Juzuk 28, page yang ke berapa ya? Dalam 8 line 1 muka surat. 8 line page, plus 1 page. Tuan-tuan akan jumpa di situ perkataan wallai. Wallai. Ya'isna. Okey. Ya'isna minal mahid. Perempuan-perempuan yang terputus daripada haid. Sebab bila sebut tentang haid, dia adalah benda yang memenatkan, benda yang meletihkan. Perempuan yang datang bulan dia letih, penat. Jadi wallai ya'is, perempuan yang terputus daripada haid, perempuan menopause. Sebab apa dia tak letak wallati ya'tinal fahishata min nisaikum dalam ayat Quran yang lain. Dia letak wallai, Allah daripada allai daripada Allah ataupun ta'ib, iaitu letih. Sebab tu untuk haid digunakan wallai. Ya. Okey. Itu tuan-tuan perlu tahu. Kemudian yang seterusnya, kita lihat lagi mengenai dengan
dalam Quranul Karim. Tuan-tuan tak akan jumpa dalam Quranul Karim perkataan yang mana disebut sebagai aqsama yuqsimu iqsaman. Aqsama yuqsimu iqsaman wa muqsaman. Okey, aqsama. Aqsama yuqsimu iqsam. Ni makna sumpah. Sumpah, qasam, sumpah. Okey. Dalam Quran dia tak akan datang macam ni tau. Dia akan datang la uqsimu. La uqsimu. Tapi yang ajaib dan anehnya, la uqsimu ni, la ini bukan terjemah tidak. Bukan makna aku tidak bersumpah. Bukan. La ini kita panggil dia apa? La ini adalah zaidah, tambahan semata-mata. Tambahan zaidah. Apa maksud zaidah tambahan? Bila ada huruf tambahan dalam Quran, tak kira lah huruf min, harfun jar tambahan. Kadang-kadang min tak ada makna pun. Tak ada pun min makna daripada kesebahagian, tak ada. Min tu memang saja letak. Itu tambahan. Maknanya dia memberi makna taukid. Okey? Kadang-kadang tambah ba dan sebagainya lah. Okey. Sekarang bila sebut tentang la uqsimu, Quran tak datang uqsimu saja, dia akan datang la. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum dan suratul Waqi'ah. Lagi la uqsimu bihadzal balad, surah Al-Balad juzuk 30. La uqsimu biyaumil qiyamah, juzuk yang ke-29 surah Al-Qiyamah. Semua la, tapi la tak beri terjemah. Jangan terjemah aku tidak bersumpah, jadi makna lain. Jadi sebenarnya dia beri implikasi dua tau, makna dia. Yang pertama dia nak bagi tahu tentang ziyadah al-qasam. Ziyadah al-qasam. Makna apa? Nak bagi ekstra penambahan sumpah. Ekstra. Makna bukan sumpah-sumpah biasa. Betul-betul punya sumpah. Satu lagi, dia nak bagi tahu tentang apa? Tentang ta'zim. Ta'zim li syai'. Ta'zim li syai'. Apa maksud ta'zim li syai'? Maksud nak membesarkan bagi sesuatu tu sendiri. Contoh la uqsimu biyaumil qiyamah. Yaumil qiyamah tu nak dibesarkan, bukan benda main-main. Bukan benda biasa. La uqsimu bihadzal balad, nak fokus kepada al-balad. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, nak ta'zim, nak besarkan mawaqi'in nujum, tempat jatuhnya bintang. Okey. Jadi itu selalunya datang dalam Quran ada dua sebab ni. Kemudian satu lagi kita nak sebutkan juga di sini mengenai apa? Tuan-tuan akan jumpa dalam suratul Isra'. Tuan-tuan nampak dalam suratul Isra' ayat apa? Dalam satu lay, dua lay suratul Isra'. Tuan-tuan akan jumpa wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak kamu. Okey? Wala taqtulu auladakum. Lagi khasyata imlaq. Imlaq. Kemudian Quran kata apa? Nahnu narzuquhum. Nahnu narzuquhum. Narzuquhum. Nampak Jelas kat kamera? Okey. Satu lagi, ini juzuk 15. Tuan-tuan tulislah di bawah ruangan komen juzuk 15 dua lay, suratul Isra' dua lay. Tuan-tuan tuliskan di bawah supaya membantu sahabat-sahabat lain untuk mencari. Okey. Kemudian satu lagi dalam suratul An'am, juzuk yang ke-8. Di suratul An'am 3 lay plus 1 page. 3 lay, 1 lay, 2 lay, 3 lay plus 1 page. Ayat yang bawah, yang last sekali bawah. 3 lay plus 1 page. Belah bawah, ayatulis qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum. Sama ayat, wa la taqtulu auladakum min imlaqin. Min imlaqin. Min imlaqin. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu sini narzuqukum.
wa iyyahum. Nampaklah? Tuan-tuan boleh cari dalam suratul An'am. 3 line play 1 muka. Ada 2 perbezaan ni. Tuan-tuan boleh nampak. Sekarang ni Quran kata apa kepada kita? Wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak kamu. Khasyata imlaq min imlaqin. Makna sama, kerana takut kemiskinan, kefakiran. Nahnu, Quran kata kamilah, Allah lah, narzuquhum, beri rezeki kepada mereka dan juga kamu. Nahnu narzuqukum, Allah lah beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Tuan-tuan lihat di sini, kita nak highlightkan apa? Nak highlightkan iaitu yang pertama di sini narzuquhum. Hum dulu. Lepas tu kum. Tapi di sini ayat kedua suratul An'am, kum dulu, kemudian hum. Nampak? Ni hum, kum, hum. Terbalik kan? Sebab apa? Terbalik. Untuk pengetahuan tuan-tuan, siyaqul kalam. Kita lihat ayat yang pertama ini, mereka ni dah memang kaya. Suratul Isra. Mereka ni dalam suratul Isra, mereka ni dah memang kaya. Dah memang makanan dah cukup dah pun. Dah cukup untuk mereka dah. Cuma sekarang ni mereka khawatir dan bimbang kalau lahir zuriat yang lain akan kurangnya harta mereka. Sebab apa kurang? Sebab bila lahirnya anak, nak beri makan kat dia, nak besarkan dia, beli susu lagi, beli pampers lagi, habis duit kita. Nampak? Jadi di sini orang yang dah cukup, dia bukan miskin, keluarga tu bukan miskin, cukup, tapi mereka takut, khawatir dan bimbang akan lahir anak zuriat, mereka akan jatuh miskin. Sebab apa? Banyak rezeki bagi ke anak, tak bagi, mana kurang bahagian mereka. Quran kata di sini, nahnu narzuquhum. Quran dahulukan hum, kemudian kum. Maknanya sekarang ni Allah Taala kata kami beri rezeki kepada mereka. Kepada mereka. Mereka tu siapa? Kepada anak. Jadi kamu tak perlu takutlah tentang anak, harta kamu kurang, tak. Harta kamu tak akan kurang dengan sebab anak. Allah Ta'ala yang beri rezeki kepada mereka. Anak. Bukan daripada rezeki kamu. Rezeki kamu asing. Rezeki anak asing. Dan juga kum kamu. Ini untuk orang yang cukup harta. Kemudian, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum. Di sini digunakan kum. Sebab apa? Ini untuk keluarga miskin. Ini makna Quran kata dia sebenarnya makanan tak cukup untuk diri dia tau. Cukup tak apa cukup. Nak lahir anak lagi tak cukup. Jadi Quran kata jangan risau. Lahir anak bukan kamu yang beri rezeki, kami yang beri rezeki kepada kamu. Kamu sebab apa dahulukan kamu? Sebab satu keluarga tu miskin. Beri rezeki kepada kamu, kemudian barulah datang iyahum kepada anak yang baru lahir. Nampak Itu perbezaan yang halus. Jadi macam zaman sekarang orang tak nak anak lagi. Tak nak anak. Dia kata lepas 5 tahun, 10 tahun baru ada anak. Sebab apa? Nak beli pampers banyak ada duit. Satu pampers RM30, 30 lebih. Kemudian pampers dalam 10 hari habis. Jadi akan habis duit. Nak beli susu lagi mahal. Akan habis duit, gaji akan habis kat situ. Sebenarnya Quran kata nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini bagi kita lah yang cukup harta. Bagi orang yang miskin pun jangan risau. Ayat bawah ni, Allah Ta'ala bagi cukup pada keluarga mereka. Jadi dalam ayat ni nak bagi tahu, rezeki yang kamu dapat tak ada kena-mengena dengan anak kamu. Rezeki kamu Allah Ta'ala bagi kamu, dah ada dah bahagian kamu. Yang anak kamu akan lahir, Allah Ta'ala bagi rezeki lain kat dia. Tak ada pun ambil daripada rezeki kamu, beda kepada anak kamu, tidak. Okey, ni Allah Ta'ala nak betulkan i'tiqad. Yang perlu kita highlightkan di sini, nahnu. Siapa itu nahnu? Iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak kata lahirnya anak, bahagian kamu akan diberikan sikit kepada anak. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala kata, nahnu, kamilah beri rezeki kepada mereka, kepada kamu, kepada mereka. Okey. Kemudian, seterusnya kita lihat dalam ayat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dalam kisah Nabi Shu'aib, dia agak menarik dan agak pelik. Sebab apa? Dalam surah Syu'ara, setiap Nabi Allah Ta'ala akan kata kazzabat qaum nuhin al-mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun idh qala lahum akhuhum hudun akhuhum salihun. Setiap Nabi akan diambil daripada dipilih daripada kaum dia. Tapi untuk Nabi Shu'aib,
dia tak berlaku macam tu tau. Dalam surah Syu'ara juzuk 19 6 7 helai tuan-tuan boleh lihat dalam 7 helai satu muka. 7 helai satu muka surah, bekas surah Syu'ara 7 helai satu muka tu bermula daripada juzuk 19. Tuan-tuan buka juzuk 19 6 helai 7 helai plus satu page. Okey. Tuan-tuan akan nampak di situ Quran tulis apa tau? Idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Okey? Sebab apa Quran mengatakan setiap nabi-nabi yang lain dia akan diletakkan di sini akhuhum. Tapi untuk Nabi Syuaib dibuang akhuhum. Kalau nabi-nabi lain idh qala lahum akhuhum Nuhun, idh qala lahum akhuhum Hudun, idh qala lahum Salihun, akhuhum Salihun. Tuan-tuan boleh tengok surah Syu'ara semua ayat sama. Nak hafal paling mudah surah Syu'ara sebab dia ulang ayat sama banyak kali. Surah Rahman pun fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun, ulang ayat sama. Nak hafal satu hari boleh hafal sebab ni mudah, ulang ayat sama je. Cuma kita nak susunnya. Dalam surah Al-Mursalat pun sama, wailun yawma idzil lil mukadzibin, ulang dekat berapa belas kali ulang. Jadi sebelum ayat ni apa dia, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Okey. Sekarang ni kita nak lihat apa yang kita nak lihat Ashabul Aikah tidak digunakan akhuhum. Akhuhum makna apa? Saudara mereka. Makna Nabi Syuaib bukanlah saudara Ashabul Aikah. Bukan daripada golongan Ashabul Aikah. Ashabul Aikah satu penduduk kampung nama dia Aikah. Aikah ni nama tempat lah, nama negara. Tapi kalau kita lihat dalam surah juzuk yang ke, banyak juga dalam Quran, antara salah satunya juzuk yang ke 8, page yang terakhir sekali. Tuan-tuan boleh tulis kat bawah ayat ke berapa? Juzuk yang ke-8, page yang terakhir, iaitu 10 lah yang terakhir. Ada tulis ayat apa dia? Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Okey, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Sebab apa pula diletakkan kaum Madian, diletakkan akhahum, tapi untuk ashabul aikah tidak diletakkan akhuhum. Akhu makna sama, itu berbeza segi i'rab. I'rab ni makna baris, baris dia berbeza. Ini baris dengan waw, ni baris dengan alif. Okey, akhuhum makna sama. Cuma ashabul aikah diletakkan dia akhuhum. Tapi untuk ashabul Madian tak diletakkan akhuhum. Itu perkara yang pelik dan ajaib. Ulama tafsir kata beginilah, sebenarnya Nabi Syuaib ni dia daripada Madian, daripada ashabul Madian, bukan daripada ashabul Aikah. Okey? Dia daripada siapa? Daripada ashabul Madian. Sebab tu bila sebut tentang penduduk Madian, akhahum. Bila sebut ashabul Aikah, maka Nabi Syuaib bukan di kalangan mereka. Makna dua umat yang berbeza. Okey. Seterusnya, satu pendapat Ibnu Katsir. Dia kata ini pendapat sahih bagi dia lah, Ibnu Katsir. Dia kata apa tu? Pendapat ni tak betul. Waalaikumsalam. Pendapat yang tepatnya apa? Pendapat yang tepatnya adalah Ibnu Katsir kata, pendapat Ibnu Katsir lah. Dia kata ashabul Aikah, ashabul Aikah dan juga ashabul Madian, satu tempat, satu penduduk, nama je lain. Satu penduduk, nama je lain. Cumanya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, ketika mana disebut kadzdzaba ashabul Aikah, disebut Aikah, dia tak nak nisbahkan diri dia kepada Aikah. Sebab apa? Aikah ni satu pokok yang rendang, satu pokok yang rendang, yang mana kaum Nabi Syuaib telah sembah Aikah ni, pokok yang rendang ni. Jadi ketika mana sebut ashabul Aikah, Nabi Syuaib tak nak, dia tergolong di kalangan ashabul Aikah. Jadi seolah-olah
Nabi Syuaib putuskan ukhuwah, nisbah ukhuwah, persaudaraan dengan Ashabul Aikah, tapi Nabi Syuaib tak boleh putuskan nisbah nasab, keturunan. Sebab Nabi Syuaib daripada Madian, daripada Aikah, benda yang sama. Cuma Nabi Syuaib hanya boleh memutuskan ukhuwah di sini, tak boleh memutuskan nasab. Itu perbezaan yang sangat halus yang tuan-tuan perlu faham. Okey. Kemudian seterusnya saya nak menyebut satu perkataan yang amat penting di sini Ini semua kehalusan kalau tuan-tuan perhatikan, tulis ayat yang saya sebutkan, cari buka Quran, Quran sentiasa berada di tepi, tulis perkataan yang ayat berapa semua, tuan-tuan akan lebih menghayati, menghalusi bahasa Al-Quran. Seterusnya tuan-tuan tengok dalam Quran ada perkataan apa? Khalidin fiha. Ada perkataan yang disebut apa? Khalidina fiha. Makna mereka berkekalan. Mereka berkekalan. Khalidina fiha. Mereka kekekalan dalamnya. Tak kiralah ada ayat ni untuk penghuni syurga, makna kekal dalam syurga. Ada ayat ni untuk penghuni neraka, kekal dalam neraka. Ha ni. Ha boleh makna syurga, boleh makna neraka. Tengok bergantung pada ayat lah. Okey. Kadang-kadang ditambah pula dengan abadan. Abadan. Makna selamanya, forever. Sekarang ni khalidin pun dah makna kekal. Kekal. Dalamnya, tambah lagi selamanya. Sebab kadang-kadang sebahagian ayat ada abadan, sebahagian ayat tak ada abadan. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi orang Arab, bila sebut khalidina fiha, dia bukan makna forever, kekal selamanya, tidak. Tapi dia maknanya apa? Maknanya hanya satu tempoh yang panjang. Tempoh yang panjang. Dia bukan makna selamanya di sisi orang Arab lah. Kalau tuan-tuan lihat dalam surah paling mudah, surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Juzuk 30. Saya tak tahu kelayan ke berapa, tuan-tuan tengoklah bawah surah Wadduha tu. Okey. Tuan-tuan tengok ayat yang bawah sekali tu, dia ada sebut innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sampai tak ada abadah pun. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Okey. Tak ada abadah. Tapi sampai dekat jazaohum, ayat yang terakhir surah Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ada abada pula. Tadi tak ada abada. Jadi di sini bermaksud sebagai tafsil lah. Contoh dalam Quran surah Al-Bayyinah tadi, Quran ceritakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman beramal soleh, mereka ini adalah sebaik-baik makhluk. Sampai situ. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir pula mereka berada dalam neraka. Cukup. Dia tak tafsil, tak terperinci, tak detail. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Tapi sampai jazaohum 'inda rabbihim, Quran nak huraikan secara terperinci. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka akan dapat syurga Aden yang mana di bawahnya mengalir air sungai. Khalidina fiha abadan, mereka ditambah abadan. Sebab apa? Sebagai tafsil. Bila diletakkan tafsil terperinci, tafsil tu makna detail, terperinci, maka Quran akan letak abadan. Kalau tak terperinci, Quran tak letak abadan. Contoh yang lain, dalam surah, tuan-tuan boleh buka juzuk yang ke-5. Juzuk ke-5 tuan-tuan buka, wal muhsanatu minan nisa, juzuk ke-5. Tuan-tuan buka page yang ke berapa? Page yang ke 3 lai. Tuan-tuan buka 3 lai. Juzuk yang ke-5. Okey.
Di tengah-tengah tu ada ayat walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ada abada. Kemudian lahum fiha azwajum mutahharah. Lahum fiha azwaj. Dalamnya ada pasangan iaitu bidadari. Bidadari yang disucikan, yang tak ada haid. Okey. Sebab apa letak abadan? Tapi kalau tuan-tuan refer kepada surah An-Nisa juzuk yang keempat, juzuk yang keempat 9 lai bawah sekali. Juzuk keempat buka helaian 9 lai. Bawah sekali, bukan bawah sekali, second last. Tapi 9 lai lah. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Nampak? Sampai khalidina fiha. Sampai situ je. Tak ada letak abadan. Tak letak abadan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan lihat dalam juzuk yang keempat 9 lai, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan masuk syurga. Mengalir di bawahnya apa dia? Sungai-sungai. Itu je, mereka kekal dalamnya. Tapi bila sampai dekat surah An-Nisa tadi, juzuk kelima, dia hurai terperinci. Dalam syurga ada pasangan, bidadari, air yang mengalir di bawah syurga, sungai. Kemudian ada bidadari yang tak ada haid. Jadi bila dihuraikan terperinci, dia tak akan abadan. Nampak? Tak kira lah penghuni neraka, penghuni syurga, macam itulah. Kalau cerita secara rambang, tak secara detail, maka dia tak letakkan abadan. Dalam mengenai penghuni neraka, pada kita bincang penghuni syurga. Penghuni neraka pada ayat dalam banyaklah, tuan-tuan boleh rujuk. Tengok. Kemudian perkataan yang seterusnya yang hampir sama dalam bahasa Arab, iaitu dipanggil al-ba'sa dan juga ad-dharra. Satu lagi apa? Ad-dharra. Okey, ba'sa dengan dharra ni makna apa? Makna susah. Ba'sa dengan dharra maknanya susah. Okey. Makna kesusahan, kepayahan. Jadi bila sebut ba'sa, dia lebih umum. Ba'sa ni umum. Dalam juzuk yang ke-9, page yang pertama sekali. Page yang pertama di 9 bawah sekali. Thumma baddalna makana as-sayyi'atil hasanata hatta 'afau. وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ. ضَرَّاءُ وَالسَّرَّاء. ضَرَّاء ni. Bukan ni. ضَرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ. Okey. Jadi, ni makna kesusahan. Ni kesusahan juga. Al-ba'sa. Ba'sa, kesusahan. Tapi kesusahan yang kita panggil berbentuk apa? Umum. Berbentuk umum. Apa umum? Makna boleh jadi dia kesusahan pada harta dia, pada mal harta, atau kesusahan pada jiwa dia, diri dia sakit, nafsu diri dia. Jadi ada secara umum ba'sa. Dalam juzuk yang ke-7 saya rasa ada. Tuan-tuan boleh buka 5 lai satu muka surat. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yarji'un. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Sebelum ayat tu ada sebut. Sebelum ayat tu ada sebut juzuk ke-7 5 lai satu muka surat. Dharra ni adalah hanya khusus spesifik pada badan ataupun pada diri kita lah, diri. Pada badan ataupun pada diri. Dia tak umum, dia tak kepada harta. Harta secara umum ni. Ini contoh dalam suratul Anbiya juzuk 17, tuan-tuan buka 4 lai juzuk 17. Dalam ada kisah Nabi Ayub alaihi salatu wasalam. Dia sebut apa tau? Wa ayyuba idnada. Wa ayyub idnada. Nabi Ayub idnada, ketika mana dia berdoa, idnada rabbahu, berdoa kepada Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru. Anni massani yadurru. Massani yadurru. Nampak?
Ad-durru daripada darra' lah. Durrun, durrun makna darra', susah pada badan. Nabi Ayub kan diuji sakit kulit sampai 18 tahun. Bila isteri dia kata, "Wahai Ayub, kamu tak doa kepada Allah, mintalah sihat. Kamu seorang nabi." Nabi Ayub kata, "Allah Taala bagi sihat aku lebih panjang daripada sakit aku. Sakit 18 tahun. Hidup aku sihat 80 tahun." Jadi Nabi Ayub buat perbandingan macam tu. Kemudian Nabi Ayub ni bersopan dengan Allah Taala. Dia tak kata anni asabani, telah menimpa aku telah dapat penyakit ni, ad-durr, penyakit kulit. Tapi dia kata anni massa ni menyentuh. Makna menyentuh lagi ringan. Telah menyentuh aku oleh penyakit. Sentuh aku, dia datang sentuh sekejap je. Dia tak gunakan menimpa. Jadi ini halus bahasa Quran digunakan. Jadi ad-durr makna telah menimpa aku penyakit. Makna penyakit atau kesusahan. Bukan makna kesusahan di sini basak, tapi kesusahan berbentuk badan. Boleh penyakit kulit. Kemudian kita lihat perkataan ibad. Ini semua tuan-tuan boleh refer dalam Quran, nanti tuan-tuan cari pelan-pelan. Tuan-tuan akan jumpa lah perkataan yang saya sebutkan tadi. Seterusnya adalah perkataan abdun. Abdun. Abdun ni makna seorang hamba. Plural dia apa? Ataupun jamak dia apa? Adalah ibadun. Ibadun. Okey? Abdun seorang hamba, ibadun adalah banyak hamba. Satu lagi dipanggil abid. Abid ni maknanya dia boleh dua. Sama ada abid ini kita panggil sirah mubalaghah, orang yang kuat ibadat, ataupun abid ini adalah sifat musyabbahah, sifat seorang hamba. Okey. Sekarang ni kita nak bagi tahu apa mengenai ni. Okey, kita nak bagi tahu dalam Quran selalunya bila sebut tentang ibad plural ini, selalunya dinisbahkan kepada Allah. Selalunya dinisbahkan kepada Allah. Ibad. Selalunya nak muliakan hamba, selalunya diidhafahkan, dimudhaffun ilaihkan kepada Allah. Allah dijadikan mudhaffun ilaih. Okey, ibadur rahman. Contoh ibadullah, ibadur rahman. Nil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Juzuk yang ke-19, tuan-tuan boleh buka satu lai, dua lai juzuk 19. Juzuk 19, dua lai, tuan-tuan cari di bahagian tengah tu. Ada wa ibadu, ada wa ni. Tuan-tuan cari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri orang-orang yang beriman. Ciri orang yang beriman ni ada berapa belas banyak juga Ada 10 ke apa 9. Tuan-tuan tengok bermula daripada ayat ni sampailah ayat habis. Surah tu Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Ini ciri-ciri orang sifat-sifat ibadur rahman. Hamba-hamba Allah. Bila diidhafahkan kepada Allah, bermaksud nak sebagai memuliakan hamba ni. Haunan, makna hamba Allah Ta'ala bila mereka berjalan haunan. Haunan ni tenang. Jangan baca salah baris hunan. Kalau baca hunan makna lain. Makna hina. Itu semua haunan hunan. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni dalam Qamus Al-Quran. Itu penting. Itu semua ada sebut. Kalau tuan-tuan hadamkan buku ni, insya-Allah tuan-tuan tak ada keliru lagi. Tuan-tuan buka surah huruf Ha, ada sebut ni huruf Ha. Saya cuba cari Kalau jumpa, kalau tak jumpa, tuan-tuan cari sendiri Huruf Ha lepas huruf apa? Ha? Okey, Ha dah jumpa. Muka surat buku ni, yang tak ada lagi boleh dapatkan buku ni. Muka surat yang ke-200 207. 207, tuan-tuan nampak Ada perkataan hayyinun. Hayyinun tu makna mudah. Ada perkataan haunun. Haunun tu ayat ni lah. Ayat apa? Surah Al-Furqan tadi. 2 lai, juzuk 19. Haunun, makna dengan tenang, sopan santun. Ahana menghina. Hun, makna rasa kehinaan. Hun. Nampak hun tu makna apa? Kehinaan. Nampak ada baris dia. Haunun, hunun. Beza. Sebab tu balik baca Quran jangan salah baris. Jangan pula wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hunan. Hamba Allah Taala itu bila berjalan dalam keadaan hina, bukan hina, haunan,
tenang, sopan santun. Nampak Saya sarankan tuan-tuan baca tafsir dia, bermula sifat ibadur rahman. Macam mana kita nak jadi ibadur rahman? Tengok tafsir ataupun terjemahan sampai akhir surah Al-Furqan, baca. Ayat ni pun selalu orang bawa jadi imam. Kadang-kadang duk bawa ayat ni jadi imam, dia tak bawa ayat lain. Kemudian yang seterusnya, bila sebut abid. Abid ini dia dua-dua boleh. Untuk Allah pun boleh, untuk manusia pun boleh. Untuk manusia pun boleh. Bila sebut abid. Tapi selalu secara adat kebiasaan digunakan untuk manusia. Untuk Allah pun boleh, tapi selalu digunakan untuk manusia. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Okey, dalam Quran. Kemudian mengenai dengan kisah Nabi Syuaib, tadi saya lupa nak sentuh satu benda, iaitu perkataan yang disebut sebagai Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Nabi Syuaib tadi, perkataan dia di kalangan Madian, dia di kalangan Ashabul Aikah ataupun tidak, samalah kita lihat kepada kisah Nabi Isa dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa bila khitabkan, dia tujukan kepada kaum dia, dia tak kata ya qaumi, dia tak kata ya qaumi. Dia kata apa? Bani Israel. Bani Israel. Okey. Tapi bila Nabi Musa nak khitab, nak tujukan kepada kaum dia, satu perkataan dakwah, dia akan sebut ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Sebab apa? Sebab Nabi Isa bukan di kalangan Bani Israel. Dari segi nasab, keturunan. Nabi Musa ya di kalangan Bani Israel. Okey? Sebab kita tengok ayat mana, tuan-tuan carilah. Tuan-tuan akan jumpa lah. Ni. Kemudian rasa cukup setakat tu dah. Sebab kita tengok masa 10.30 dah, cukup lah kot, 10.30 lah. Kita sambung esok mengenai dengan ada beberapa perbezaan. Kalau tuan-tuan izinkan saya nak bagi satu lagi. Satu lagi. Yang terakhir. Tuan-tuan buka juzuk 1. 9 lai, juzuk 1 9 lai. 9 lai juzuk 1. Juzuk 1, juzuk surah Al-Baqarah 9 lai. Ayat bawah sekali. Tuan-tuan akan jumpa doa Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha okey, al hadha, kemudian baladan aminan. Okey, ini dalam surah apa? Surah Al-Baqarah lah, 9 lai, bawah sekali Tuan-tuan buka pula dalam surah Ibrahim, juzuk yang ke-13. 9 lai juga, tapi 9 lai plus 1 page. 9 lai juga, tapi plus 1 page. Dia ayat sama. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha, tapi ada alif lam. Hadzal balada. Hadza al balada. Bukan kategori nyanyi tu, kategori balada, bukan al balada. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuqni aminan. Cuma persoalannya dalam juzuk 1 9 lai, juzuk yang ke-13 9 lai plus 1 page. Perbezaan di mana? Saya nak sebutkan perbezaan hanya ada pada di sini je. Ni tanwin baladan, ini alif lam. Ini tak ada alif lam, ni ada alif lam. Dua-dua doa Nabi Ibrahim. Apa perbezaan dia? Itu saya nak jawapan pada tuan-tuan. Ataupun kita nak bagi jawapan esok je. Jadi di sini jawapan dia simple, mudah. Ketika mana Nabi Ibrahim doa, Rabbi ij'al hadza baladan amina, jadikanlah tempat ini negara yang aman. Negara yang aman ni maksudnya Mekah. Tapi pada ketika itu belum dinamakan Mekah. Sebab itu ma'rifah. Sebab itu nakirah. Nakirah makna tak tahu lagi tempat ni nama apa secara umum. Tapi bila mana telah ditetapkan nama tu Mekah, Makkahul Mukarramah, Mekah, kali kedua Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada. Makna negara itu. Negara ini, negara ini. Maknanya sebab apa? Dah ada nama. Ini sebelum ada nama, ini nakirah umum. Ma'rifah adalah bukan umum, khusus. Jadi bila sebut khusus,
makna dah ada nama. Ni tak ada nama lagi. Itu perbezaan dia. Sebab itu setiap alif lam, tak ada alif lam penambahan walaupun satu huruf mempunyai satu implikasi makna lah, memberi benefit, faedah kepada kita, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.